Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Kami, pelajar Unit V Semester 2 Tahun 3 akan membentangkan KPPB bagi kursus PIMK 3103 Pengajian Akhlak dan PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam. Pensyarah pembimbing bagi kursus pengajian akhlak ialah Ustaz Fauzan bin Yusuf, Ustaz Syahidil bin Abdul Rahman, Dr. Yusuf bin Yaakob dan manakala bagi kursus pentaksiran dalam pendidikan Islam ialah Dr. Hafizah binti Muhammad Saleh. Sebelum mengorak langkah, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Ain Maisara binti Muhammad Omar, Mustaimah binti Muhammad Mustafa, Aisyah Amni binti Muhammad Azmi, Fasihah Najah binti Zulkifli dan juga Faikah Wasifah binti Jamaluddin. Hadirin sekalian, antara isi pembentangan kami hari ini adalah berkisarkan proses merungkai CLO Interdisciplinary Kursus, Essential Question, proses backward design, model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran pelajar, kompetensi pembelajaran bermakna 6C serta model kerangka 3R dan model 3E, kekuatan dan cabaran serta cadangan penambahbaikan. Baiklah, bagi proses merungkai standard, kedua-dua kursus adalah sebagaimana terpapar. Terdapat 4 CLO bagi kursus PIMK 3103 Pengajian Akhlak dan 5 CLO bagi PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam telah dispesifikasikan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga kefahaman yang perlu kami kuasai. Seterusnya ialah hasil pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai. Bagi hasrat pembelajaran antaranya, kami belajar menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja dan belajar membina item soalan berasaskan kebat. Bagi kriteria kejayaan pula, kami dapat menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja serta dapat membina item soalan berasaskan kebat. Kita beralih pula kepada CLO yang menjadi rangsangan terhadap pembentukan big idea kedua-dua kursus. CLO bagi kursus PMK 3103 ialah menilai isu-isu keruntuhan akhlak remaja dan penyelesaiannya dengan merujuk berbagai sumber melalui pembentangan. Bagi kursus PMK 3123 pula, membentangkan item soalan yang dibina berasaskan kebat mengikut bidang pembelajaran pendidikan Islam. Daripada CLO ini telah terhasilnya big idea iaitu pendidik murabi menjana pelajar berakhlak mulia. Sehubungan dengan itu, daripada big idea ini, beberapa essential question dapat dibina iaitu pertama, bagaimanakah melahirkan pendidik yang bersifat murabi? Kedua, mengapakah pendidik perlu bersifat murabi? Ketiga, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada pendidik yang bersifat murabi? Dan EQ keempat ialah apakah kesan pendidik murabi terhadap kemenjadian murid? Seterusnya, kita beralih pula kepada proses backward design yang melibatkan 3 peringkat. Peringkat pertama mengenal pasti hasil pelajaran iaitu CLO bagi kursus yang diambil. Kedua, menetapkan bukti hasilan iaitu melalui pentaksiran. Dan yang ketiga ialah perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berikut ialah bukti pentaksiran bagi kedua-dua kursus. Seterusnya ialah pelan pembelajaran atau aktiviti yang dijalankan. Antaranya mengadakan perkongsian ilmu dengan pensyarah daripada dalam dan luar tanah air. Kami juga turut analisis artikel bagi meningkatkan lagi pemikiran kritis para siswa berkaitan pembinaan item pentaksiran dan juga isu keruntuhan akhlak. Di samping turut melaksanakan pembentangan berkaitan item pentaksiran dan kebat. Selain itu, kami turut didedahkan penggunaan Artificial Intelligence AI seperti ChatGPT bersama pensyarah agar pembelajaran sesuai dengan corak pembelajaran kini. Tambahan itu, aktiviti perbincangan yang dilakukan juga memberikan peluang kepada kami untuk berkongsi idea dan buah fikiran. Tidak dilupakan, pencarian bahan melalui aplikasi yang pelbagai turut dimanfaatkan agar kami dapat menghasilkan artikel yang baik dan berkualiti. Seterusnya ialah model reka bentuk pembelajaran. Model reka bentuk pembelajaran pelajar di mana ia digunakan bagi memastikan perancangan strategi PDP berjalan dengan baik di samping mengetahui keperluan untuk pelajar belajar serta deep learning task. Model ini merangkumi amalan pedagogi, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital dan persekitaran. Bagi amalan pedagogi, ia dapat memberikan peluang dan ruang kepada para pelajar bagi melibatkan diri dan meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran. Rakan pembelajaran turut terlibat sebagai pendorong dan pembimbing dalam usaha memacu pembelajaran bermakna. Penggunaan digital seperti ChatGPT, Blainspace dapat meningkatkan kefahaman kami dalam pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah turut menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan murid yang dapat memberikan impak positif terhadap suasana dan diri murid itu sendiri. Bagi model pembelajaran pelajar pula merangkumi 3 elemen iaitu perhubungan,
sama ada antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan pensyarah yang mengajar atau pensyarah daripada institusi lain. Aspirasi iaitu pelajar diberikan kuasa untuk membina tugasan, menilai pembelajaran serta membuat keputusan. Dan belajar cara belajar di mana murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran melalui kaedah maklum balas daripada guru, perbincangan penyelesaian masalah dan sebagainya. Pelaksanaan aktiviti yang kami lalui telah pun memenuhi konsep model KPPB iaitu ciri-ciri kompetensi pembelajaran bermakna 6C, model 3R dan model kerangka kerja 3E. Bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C, terdapat 6 ciri yang telah kami kuasai sepanjang pelaksanaan KPPB iaitu sahsiah, kewarganegaraan, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis. Dari aspek sahsiah, kami telah melaksanakan segala tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Pelaksanaan pengajaran dan pensyarah membolehkan pelajar belajar cara pelajar membentuk kecekalan, ketahanan, tanggungjawab dan integriti sepanjang menjalankan tugas yang diberikan. Dari segi kolaboratif dan kreativiti, kami telah bekerjasama dalam menghasilkan e-book yang dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Pembinaan dan penghasilan ini telah dapat meningkatkan daya kreativiti di samping memupuk nilai kerjasama dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kemahiran sosial serta menambah baik kemahiran interpersonal dan kumpulan. Kemudian, melihat dari segi kewarganegaraan, pelajar dapat memberi perspektif tersendiri terhadap isu global yang berlaku kini dan memberikan idea penyelesaian terhadap masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks bagi manfaat semua. Bagi aspek komunikasi, kaedah pengajaran pensyarah membolehkan pelajar untuk membuat maklum balas terhadap pengajaran dan melatih komunikasi yang lebih koheren serta direka untuk audien khusus. Bagi kompetensi pembelajaran 6C yang terakhir iaitu pemikiran kritis, pelajar dapat menghasilkan refleksi terhadap pengajaran dan membina ilmu yang bermakna berasaskan idea dalam realiti semasa. Model 3R pula merangkumi rigor di mana pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah adalah bersifat holistik dengan menyentuh aplikasi yang pelbagai seperti Google Classroom, Brainspace dan Google Scholar sebagai sumber rujukan. Pengajaran dan pembelajaran tidak hanya sekadar buku dan pen, tetapi menggunakan bahan yang bersesuaian menggunakan pelbagai aplikasi dan bahan pengajaran yang dapat memberi manfaat kepada pelajar. Wujud hubungan yang baik antara pelajar dengan pelajar dalam melaksanakan tugasan yang diberikan, pelajar dengan pensyarah juga dapat dijana dalam menyiapkan pentaksiran yang telah diberikan. Seterusnya ialah 3E, iaitu engagement, iaitu keterlibatan. Pensyarah melakukan scaffolding dalam pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan kami sebagai pelajar terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Manakala enhancement, di mana pelajar menggunakan sebarang media yang membolehkan peningkatan pengetahuan dalam pembelajaran bagi memastikan bukan sahaja pengetahuan, malah minat terhadap topik yang dipelajari akan turut meningkat. Bagi extension iaitu lanjutan, walaupun di luar bilik darjah, kami masih melakukan webinar, menyediakan e-book dan melaksanakan tugasan yang diberikan agar manfaat itu tidak hanya tertakluk di dalam bilik darjah sahaja. Melalui pengalaman pembelajaran secara interdisiplinari ini, banyak pengetahuan yang baru telah kami lalui, antaranya ialah pembelajaran melalui blend space. Berperanan untuk membina atau merancang kaedah pengajaran yang menarik, menggunakan kemudahan digital sebagai usaha untuk menyahut seruan KPM dengan menekankan inovasi dalam pengajaran. Kedua, penggunaan Google Site dan Padlet sebagai salah satu media penyebaran maklumat secara digital yang boleh diakses dengan mudah serta membolehkan kolaboratif sesama rakan dilaksanakan. Penggunaan AI seperti ChatGPT dan ChatSonic memberi pengalaman yang cukup bermakna kepada kami selaku bakal pendidik yang semestinya perlu mengikut arus perkembangan semasa. Melalui perkongsian penggunaan AI ini dengan pensyarah membuatkan kami sedar bahawa ilmu boleh diperoleh di hujung jari dan kami perlu menjadi pelajar yang tidak hanya bergantung kepada pensyarah semata-mata untuk mendapatkan ilmu dan maklumat. Penggunaan prompt yang betul sebagaimana yang telah diajar oleh pensyarah membolehkan penggunaan AI ini dapat dimanfaatkan sewajarnya dalam proses pembelajaran. Melalui dimension AI, Harzing dan sebagainya dapat memberikan banyak informasi berkaitan bentuk penulisan, terutamanya penulisan artikel dan ilmiah yang lain. Seterusnya, kami juga mempunyai pengetahuan baru dalam menghasilkan e-book tentang contoh item pentaksiran sekolah rendah dan juga artikel berkisar tentang isu semasa. Sesungguhnya, pengalaman ini dapat menyuntik semangat kami untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu bersaing bukan sahaja dalam kalangan IPG tetapi juga di peringkat antarabangsa. Selanjutnya ialah kekuatan atau faedah yang diperoleh sepanjang melaksanakan KPPB. Yang pertama ialah kualiti pembelajaran yang lebih baik di mana pembelajaran yang lebih berkualiti dapat dipertingkatkan.
Kedua, penggunaan teknologi iaitu selari dengan kehendak revolusi 4.0. Ketiga ialah pengantarabangsaaan di mana pengetahuan pengajaran dan pembelajaran bukan hanya tertakluk di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Akhir sekali ialah hubungan sosial yang baik iaitu hubungan kerjasama dan juga interaksi antara pelajar dengan pelajar dapat memupuk suasana harmoninya sesebuah hubungan sosial disebabkan pedagogi yang digunakan. Hadirin sekalian, antara cabaran yang dihadapi ialah pembinaan grafik di mana kami mengalami kesukaran untuk membina di samping hendak menyesuaikannya dengan topik pembelajaran yang dipilih. Manakala bagi bahan pengajaran yang inovatif, idea untuk melaksanakan dan mewujudkan bahan pengajaran yang lebih baik dan yang memenuhi selera khalayak adalah sukar untuk dilaksanakan. Untuk ibu pula, ia memerlukan kami untuk menjalani proses mengumpulkan dan meringkaskan nota-nota serta penyusunan maklumat secara teratur supaya menepati dan memenuhi kriteria untuk membentuk guru yang inovatif. Begitu juga dengan cabaran penggunaan TMK yang mana di sini kami turut menghadapi masalah jaringan internet dan kesukaran mengendali aspek teknikal. Justeru terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang dapat kami kemukakan. Pertama, siswa guru perlu tonjolkan bakat mereka dengan meningkatkan kemahiran dan potensi yang ada. Kedua, menyertai lebih banyak kursus atau seminar pendidikan bagi menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang KPPB. Ketiga, mengadakan kolaborasi dengan pelbagai pihak, terutama yang berpengalaman dalam KPPB. Maka hadirin sekalian, sekian sahaja daripada kami dalam membentangkan KPPB PIMK 3103, pengajian akhlak dan PIMK 3123, pentaksiran dalam pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.